Kawan aja Ji, Assalamualaikum Ji. Zaharin. yang buat YouTube tu sih. Begitu. Beginilah kurang-kurangnya pada malam ini kita buat balik oleh-oleh ilmu biarpun satu patah. Jadi nak tanya apa pada hari ini Ananda? Tak ada Ananda? Tanya yang berat-berat, yang tinggi-tinggi, yang dalam. Ananda, tu ada? Tuan, kalau boleh tuan minta apa ni pencerahan sikit tentang istilah solatul daimun. Baik. Kita tak usah dulu bercakap tentang daimun kah apakah. Ya. Kita belajar dulu apa arti solat. Solat sunat kah, wajib kah, fardu kah, daimun kah? Yang penting yang mana solat? Yang penting yang mana solat? Ananda yang dikasihi sekalian, setiap kali ceramah saya benarkan rakam video kah. Ilmu kita bukan sesat, bukan salah. Kalau ilmu sembunyi-sembunyi itu ilmu sesat, ilmu salah. Kalau kita ilmu benar, kenapa nak sembunyi-sembunyi? Rakaman kita ini benar, boleh dikemukakan kepada siapa-siapa saja. Kalau dia mengatakan salah, sesat, bagi tahu dia mana yang benar. Kalau salah, mana yang benar? Ya, jadi Ananda dikasih sekalian. Masa Isra Mi'raj, Rasulullah dijemput Allah, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, menerima titahnya solat. Ringkasnya, apabila Rasulullah turun ke bumi, tidak terlihat Rasulullah mengerjakan perbuatan solat. Apakah ditangguh perkara yang sebegini sehingga akan sampai suatu masa datang Jibril mengajar rukun 13, barulah Nabi kita bersolat? Tanya diri masing-masing, bila yang Jibril jumpa Allah? Yang pergi jumpa Allah itu Muhammad Rasulullah, menerima titah solat. Kenapa pula orang yang tak berjumpa Allah mengajar Muhammad bersolat? Bila yang Jibril jumpa Allah? Boleh tak Jibril ikut Muhammad? Boleh tidak Jibril ikut Muhammad? Tak boleh. Terbakar sayap-sayap malaikat. Hanya Muhammad sahaja yang boleh berjumpa Allah, menerima titah solat. Jadi kenapa Jibril yang datang ajar? Bila yang Jibril ikut Rasulullah berjumpa Allah? Orang lain yang menerima titah solat, orang lain pula yang mengajar bersolat. Ini menandakan Ananda dikasih sekalian, solat itu lain, perbuatan solat itu lain. Ternyata kita sekarang hanya melakukan perbuatan solat, belum bersolat. Solat ada hukum dan ada rukunnya. Rukun ada 13 perkara, semua orang tahu. Tetapi solat juga ada hukum 3 perkara. Apa itu? Fi'li, qauli, qalbi. Orang siapa nak bersolat, mesti rukun dan hukumnya. Sekarang ini kita hanya membuat pekerjaan rukun 13. Mana hukumnya solat? Mana? Dalam rukun 13 ada fi'li, ada perbuatan. Di dalam hukumnya solat juga ada fi'li, ada perbuatan. Mana perbuatan hukumnya? Kita hanya buat perbuatan rukun. Mana perbuatan hukumnya mana? Apa nak berdiri 2 kali? Apa nak rukuk 2 kali? Macam mana
perbuatan pada hukumnya solat. Dalam rukun ada bacaan, dalam hukum juga ada kauli, bacaan. Nak baca apa? Dalam rukun 13 kita baca Fatihah. Dalam rukun solat, hukum solat, nak baca apa? Begitu juga dalam rukun 13 tidak ada hukum kolbi. Dalam hukumnya solat ada hukum kolbi. Ada tuan-tuan buat hukum kolbi, bersolat dengan kolbi ada. Itu makanya kita kena faham, bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat Muhammad bersolat. Bila tuan-tuan hidup zaman Muhammad. Tapi barang siapa nak bersolat, wajib terlebih dahulu melihat Muhammad bersolat, baru kita boleh bersolat. Kerana Muhammad Rasulullah ada bersama kita. Sebab dia tidak wafat, dia tidak mati, dia kekasih Allah. Selagi ada Allah, selagi ada Muhammad. Ada tak Allah sekarang ini? Ada tak Allah sekarang ini? Kalau ada Allah, Muhammad juga ada. Jadi kalau Allah terang dan nyata, kenapa tuan-tuan tak nampak Muhammad? Muhammad tak pernah berpisah dengan Allah. Jadi anda dikasih sekalian, kalau nak bersolat, buatlah rukun dan juga hukumnya. Rukun Jibril yang ajar, hukum sembahyang Allah yang ajar Muhammad Rasulullah. Mana Muhammad Rasulullah menerima titah solat macam mana? Macam mana Muhammad Rasulullah menerima titah solat daripada Allah Subhanahu wa taala macam mana? Itu makanya belajarlah. Tak usah difikir lagi daimun kah, sunat kah, fardu kah. Yang pentingnya belajar solat. Mana solat? Itu saja Nanda. Ingat itu sajalah malam ini kot. Terima kasih ya. Nak cerita lebih tak boleh, cikgu dah mati. Habis ilmu. Baik, ada lagi Nanda? Habis. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mana Tuan Guru Yu, saya nak bayar kopi. Ananda yang dikasih sekalian, apabila kita meninggal esok, nak bawa apa berjumpa Allah? Kita tak boleh bawa ibadah berjumpa Allah. Tak cukup ibadah kita. Tidak akan sampai berjumpa Allah jika kalau kita bawa ibadah. Kita tak boleh jumpa Allah bawa ilmu. Tidak akan sampai jumpa Allah dengan ilmu. Dengan makrifat pun tak boleh bawa makrifat jumpa Allah. Tidak akan berjumpa Allah. Tak boleh bawa amal, tak boleh bawa ilmu, tak boleh pun bawa makrifat. Berapa banyak amal kamu ni? Kan anda dah pernah cerita satu ulama yang boleh mengampunkan dosa-dosa orang jika kalau dia minta Allah ampunkan, melainkan Allah ampunkan. Alimnya dia 40 hasta panjang dan 40 hasta lebar sebuah pulau. Satu matahari sebesar ibu tangan, buah delima sepanjang hari. Beribadah dia. Tak ada judi, tak ada arak, tak ada perempuan, melainkan dia seorang saja di pulau itu. Tempat dia sujud apa? Melengkung batunya. Batunya melengkung. Banyaknya ibadah. Sampai nak mati, dia suruh Jibril datang ambil nyawa dia. Dia suruh Jibril tunggu duduk. Kau pergi tanya Allah, syurga ke berapa ke tempat aku? Ringkasnya, dia pergi jumpa Allah, bertanya, hamba bertanya, kerana dia ibadah yang banyak, yang sakan, syurga ke berapa tempatnya? Allah kata apa? Perkhabarkan, tempatnya neraka yang ketujuh. Turun dia beritahu, oh minta ampun, mungkin Allah silap. Allah silap, kau kita tanya balik. Sebab apa neraka ketujuh? Sedangkan ibadah sakan batu pun melengkung. Lengkuk batu. Jadi jumpa Allah, Allah kata apa? Dia bukan berhajat kepada aku. Dia berhajat kepada nikmat aku, iaitu syurga. Jadi kalau dia berhajat kepada syurga, nikmat aku,
khabarkan kepadanya, sebelah mata yang diberi kepada kita itu tak terbalas dengan yang melengkung batu. Jadi tuan-tuan nak bawa amal, sejadah pun tak melengkung. Ini lagi batu pun tak boleh bawa ibadah dan jumpa Allah, tak boleh. Dia sembahyang batu melengkung, bawa ibadah berjumpa Allah, boleh tidak? Anda ada tak berlubang sejadah? Macam mana nak buat ibadah? Tak boleh. Bawa ibadah berjumpa Allah tidak akan sampai. Bawa ilmu juga tak sampai. Bawa makrifat juga tak sampai. Bawa apa? Ayah tak dah belajar kena cikgu mati. Ya? Tak dah belajar anda. Beritahu lah. Kalau nak belajar anda dikasih sekalian. Dulu ayanda ni pemurah, sekarang ni sudah bertukar bakhir. Tidak ada ilmu senang orang menghargainya. Orang putih kata easy come easy go. Ayanda haburkan ilmu ni seluar-luarnya. Tak ada seorang pun yang kutip, yang berterima kasih pada Allah Ta'ala. Pada hari ini ayanda bertukar bakhir, kerana ayanda juga susah untuk mendapat ilmu ini. Kita sama-sama kata susah. Ayah, Dulu boleh saya senang. nak bercakap sikit ayah. Dia tadi siapa yang nak dibawa? Ayah. Tak boleh. Oh, tak Ayah boleh. dah tak benar. Tak benar ke? Tak Dia ada cari sendiri. Ilmu ini bukan senang nak mendapat. Baik, apa lagi? Bertanya, apa fungsi akal? Apa fungsinya akal? Katanya akal boleh buat pilihan sama ada baik ataupun buruk. Jadi di sini, bolehkah akal kita membuat pilihan? Ananda yang dikasih sekalian, Allah ini berkalam hanya satu kali. Kun, maka fayakunlah. Tak ada Allah berfirman, bercakap, berkalam kun sebagaimana pilingnya bangunan, tak ada. Sekali kun, maka siap. Tidak ada lagi dakwah yang basah. Allah Maha bijaksana. Dia bukan main tarik tali, sekejap begini sampai masanya begini. Tidak ada dakwah yang basah. Tidak ada siapa-siapa yang boleh mengubah ketetapan Allah. Kullun min indillah. Buruk dan baik daripada siapa? Baik daripada siapa? Allah. Apakah buruk ada Allah lain yang buat? Tidak. Itu makanya yakinlah kita. Rukun iman yang ke-6. Untung buruk, untung baik. Kedua-duanya untung. Betul tidak? Untung baik, untung. Sebab apa kita berpandang baik? Tengok perbuatan makhluk memang jahat, zalim. Tetapi untuk membunuh kezaliman makhluk, tengok afaalnya Allah. Maka terbatallah akan perbuatan makhluk. Barang siapa pandang bala hilang nikmat, barang siapa pandang nikmat hilang bala. Tidak mengubah nasib suatu kaum. Biasa orang kata melainkan kaum itu sendiri. Sebetulnya tidak mengubah nasib suatu kaum melainkan dirinya. Ini baru betulnya tu siapa? Dia Allah. Jadi ingat, Yunanda, la tataharraku zarratan illa biiznillah. Tidak bergerak biarpun sezarah jika tidak izin Allah. Izinnya Allah itu hanya satu kali kun. Tak ada kun yang baru. Jadi bagaimana juga dengan doa? Pada siapa tak berdoa angkuh, sombong. Apakah doa boleh mengubah? Doa boleh mengubah, tetapi berubah benda yang sudah siap. Bukan berubah dengan benda baru. Allah tidak bodoh. Berubahnya doa pun sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Bukan berubah benda yang baru. Ingat itu.
Baik, jangan bercakap. Apabila anda bercakap, beri perhatian. Dengar apa buah butir yang anda beritahu. Hormat akan majlis ilmu anda. Okey. Dengar baik-baik anda. Akal ini hanya landasan kereta api. Ataupun akal ini hanya sebatas jalan raya. Boleh tak jalan raya bawa kita ke satu tempat? Jalan raya tak berjalan, yang berjalan itu kita. Otak tak berjalan, yang berjalan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau otak ini boleh berfikir, boleh berikhtiar, orang mati letakkan bil telefon, suruh dia kira dengan satu kalkulator. Boleh tidak? Tak boleh. Akal ini hanya landasan. Boleh tak landasan kereta api berjalan? Yang berjalan itu kereta api. Ini hanya simbol saja. Tidak memberi apa-apa makna. Akal barang mati, barang binasa, mana boleh berikhtiar? Dari mana datangnya ikhtiar? Dari akal kan dari Allah? Itu makanya anda akal tidak memberi faedah. Kita mengaji fiqh, ya. Yang 2 kali 2 tu batu. Dia sangkakan batu 2 kali 2. Ambil batu, campur 1, 2, 3, 4. Oh, 4 dia kata. Ini budak tadika mengatakan 4 itu dengan batu. Tetapi orang makrifat dah tak pakai batu dah. Dah tak pakai akal dah. Melainkan segala-galanya Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada baik ataupun buruk. Kullun min indillah. Buruk dan baik daripada siapa? Selepas pada ini, akal itu hanya nama saja. Hanya jalan raya saja untuk sampai ke Kuala Lumpur. Jalan raya tak berjalan pun. Yang berjalan itu kereta. Begitu juga akal kita. Nama je akal. Dia tidak akan berjalan akal itu. Yang berjalan itu apa? Ilmu. Ilmu sifat siapa? Allah. Baik, habis. Tidak ada pilihan makhluk. Melainkan apa yang kita buat ini sudah ditetapkan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku buat kamu dan apa-apa kamu perbuat. Yang berbuat itu bukan akal. Yang berbuat itu siapa? Afa'alnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makasih anda. Itu saja kot. Ada lagi.